Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Muhyiddin letak jawatan? Itu satu persoalan yang amat besar yang pasti sedang berlegar-legar di media sosial sekarang. Ada yang Muhyiddin kata Anwar Ibrahim dan Zaid Hamidi perlu letak jawatan. Tapi sebenarnya pada masa yang sama dia tidak sadar bahwa menurut Sabudin Hussein, Muhyiddin pun perlu letak jawatan juga. Muhyiddinlah yang sepatutnya letak jawatan, kata Sabudin. Dan Hadi Awang lebih berwibawa untuk memimpin Perikatan Nasional. Jangan skip video ini, ikuti terus ulasannya karena ini pasti akan membuka minda Anda. Dan Anda share video ini supaya semua orang tahu bahwa kenapa Muhyiddin sepatutnya letak jawatan dan Hadi Awang lah yang lebih berwibawa memegang atau memimpin Perikatan Nasional. Sejak semalam beredar satu poster di media sosial tentang kedudukan parti yang mentadbir negeri-negeri sebaik berlabuhnya tirai Perikatan Nasional atau PRN, Pilihan Raya Negeri. Disebutkan dalam poster itu, PAS kini mentadbir negeri Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu. Barisan Nasional mentadbir Perak, Pahang, Johor, dan Melaka. PH pula mentadbir Selangor Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. GRS di Sabah serta di Sarawak. GPS di Sarawak. Persoalan sekarang ialah di mana parti bersatu? Di mana yang diketuai atau ditadbir oleh Parti Bersatu? Ini satu pendedahan yang menarik perhatian saya, yang saya membuka minda saya daripada Sabudin Hussein. Oh, terbukti dan ramai kini tersedar bahwa Bersatu sebenarnya tidak memiliki satu pun negeri di bawah takbirannya di negara ini. Kesian kan? Kesiannya. Setelah berakhirnya Perikatan Nasional yang memperlihatkan hajat besar Perikatan Nasional untuk menawan negeri dikawal Pakatan Harapan, khususnya Selangor, tidak menghasilkan kejayaan. Ketiadaan negeri ditadbir bersatu ini juga menyerlahkan satu lagi, sisi kegagalan Muhyiddin Yassin selaku presiden parti tersebut. Adalah jelas lagi nyata kini. Parti yang benar-benar unggul dalam Perikatan Nasional ialah PAS dan bukannya Bersatu. Menyusuli kejayaan memenangi paling banyak kerusi parlimen pada PRU 15 lalu, pencapaian PAS sekali lagi amat membanggakan dalam PRN yang baru saja berakhir Sabtu lalu. Di Kedah, Kelantan, dan Terengganu, tanpa Bersatu dan PAS bergerak secara solo pun, sebenarnya mereka mampu mencipta kejayaan yang gemilang. Tidakkah dengan keadaan ini, Muhyiddin sepatutnya ada sedikit rasa malu dan wajar meletak jawatan selaku pengerusi Perikatan Nasional? Di sisi yang lain pula, jika dibandingkan antara PAS dengan Bersatu, parti pimpinan Hadi Awang itu juga sentiasa jelas salah tuju perjuangannya serta amat berwibawa di mata pengundi. Sebab itu yang benar-benar diterima oleh pengundi Melayu ialah PAS. Dan apa yang berlaku sepanjang kempen adalah kebangkitan gelombang hijau dan bukan gelombang biru kelabu. Dengan kedudukan parti yang kukuh, berwibawa dan sentiasa berkembang, ahli parlimen lebih ramai serta menguasai 4 negeri. Perikatan Nasional sepatutnya lebih wajar diketuai oleh pemimpin daripada PAS berbanding Bersatu. Lalu, bila lagi Muhyiddin nak letak jawatan dan serah jawatannya kepada Hadi Awang? Tidak harus kita lupa, satu lagi kecacatan Muhyiddin sebagai pemimpin ialah beliau kini merupakan kluster mahkamah sama seperti Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Dalam kedudukan demikian, selain tidak pernah bersedia melepaskan jawatannya dalam parti, Muhyiddin diketahui masih lagi bercita-cita untuk jadi Perdana Menteri. Jika peluang terbuka, pasti Muhyiddin lebih menombor satukan dirinya untuk mengisi jawatan Perdana Menteri berbanding Hadi Awang atau Hamzah Zainuddin. Dalam hal ini, apa bezanya beliau dengan Zahid Hamidi? Lebih daripada itu, di ketika menuntut
menantunya sendiri sedang dicari SPRM dan dipercayai berada di luar negara sejak Mei lalu, beliau terbukti gagal memainkan peranan yang signifikan, sama ada memberi maklumat di mana menantunya itu berada atau mengarahkannya balik dengan segera. Sebagai bekas Perdana Menteri dan masih bercita-cita untuk jadi Perdana Menteri, Muhyiddin seharusnya sadar beliau ada tanggung jawab moral untuk memastikan dirinya serta ahli keluarganya sentiasa patuh kepada undang-undang negara. Kalau itu tidak mampu dilakukan, lebih baik jangan bertangguh lagi, letak jawatan dan serahkan saja jawatan pengerusi Perikatan Nasional kepada Hadi Awang. Saudara-saudara sekalian, setelah mendengarkan ulasan dan penulisan daripada sabudinhusein.com ini, apa pendapat Anda tentang ulasan kali ini? Pertama, di mana negeri yang dikuasai bersatu? Tiada. Kesiannya, kata Sabudin. Kedua, mengapa Muhyiddin yang bercita-cita mahu menjadi Perdana Menteri sekali lagi ini, yang dilihat bercita-cita mahu jadi Perdana Menteri sekali lagi ini, gagal ataupun masih Muhyiddin seharusnya sedar beliau ada tanggung jawab moral untuk memastikan dirinya serta ahli keluarganya sentiasa patuh kepada undang-undang negara, khususnya dengan mengarahkan atau memberi maklumat di mana menantunya berada dan mengarahkannya balik segera. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, galak dan begitu kuatnya suara Perikatan Nasional khususnya Muhyiddin Yassin memohon supaya Zahid Hamidi diletak jawatan. Tapi persoalan besar pada malam ini ialah kenapa Perikatan Nasional mahu Zahid Hamidi letak jawatan? Anda jangan skip ulasan ini karena ini adalah ulasan yang sangat menarik yang akan membuka minda Anda, yang akan membuatkan Anda terfikir kenapa Perikatan Nasional pun mahu Zahid Hamidi letak jawatan. Ini jawaban dan pencerahannya. Berikutan prestasi buruk UMNO dalam PRN 6 negeri yang baru berakhir. Ramai yang mencadangkan agar kepimpinan parti segera diubah. Perubahan paling banyak dicadangkan ialah mendesak Zahid Hamidi supaya segera berundur atau meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO. Tidak terkecuali juga, saranan yang kedengaran ialah mendesak Zahid Hamidi meletak jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Kalau mereka yang berada dalam UMNO dan bimbang tentang masa depan parti itu yang membuat desakan demikian, barangkali bolehlah juga difahami tujuannya. Namun, yang turut membuat desakan yang sama ialah mereka dalam PN dan yang pro kepada gabungan blok pembangkang itu. Di tempat teratas yang mendesak Zahid Hamidi agar berbuat demikian ialah Muhyiddin Yassin, pengerusi Perikatan Nasional, merangkap Presiden Bersatu, parti yang merupakan saingan kepada UMNO sendiri. Di samping itu, ramai lagi mereka yang diketahui pro Perikatan Nasional juga mahu Zahid Hamidi berundur daripada jawatannya dalam parti serta kerajaan atas alasan keberadaannya kini adalah beban kepada Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan. Kata mereka, berdasarkan keputusan PRN lalu serta PRU 15 sebelumnya, UMNO tidak mungkin mampu bangkit semula jika Zahid Hamidi kekal menerajui parti itu. Kenapa mereka begitu syok mahu mendesak Zahid Hamidi meletak jawatan? Tidakkah Perikatan Nasional sadar bahawa pertukaran kerajaan di pertengahan jalan sudah hampir mustahil berlaku dan satu-satunya cara menukar kerajaan hanyalah melalui PRU 16 pada tahun 2027 akan datang. Kalau keputusan PRN dijadikan ukuran dan keberadaan Zahid Hamidi yang menerajui UMNO serta berada dalam kerajaan lebih merupakan beban dan menyukarkan parti itu beroleh kemenangan, ini bermakna ia adalah satu anugerah keadaan yang memihak kepada Perikatan Nasional. Apabila UMNO sudah hilang potensi untuk diberi undi oleh rakyat disebabkan adanya Zahid Hamidi,
Bukankah yang untung itu ialah Perikatan Nasional? Gabungan yang dianggotai PAS dan Bersatu, serta merupakan saingan kepada UMNO. Kalau begitu, tidakkah PN sepatutnya menggalakkan lagi Zahid Hamidi terus menerajui UMNO dan kekal berada dalam kerajaan, supaya sokongan rakyat lebih memihak kepada mereka? Seterusnya, lebih mudah untuk mereka memenangi PRU 16 nanti. Tapi, mengapa PN pun mahu Zahid Hamidi meletak jawatan? Persoalan besarnya sekarang ini ialah mereka mahu apa sebenarnya. Fikir-fikirkannya, bukan minda Anda, jangan terus melata. Coba fikir, coba nyatakan dalam ruangan komen ini. Pada pendapat Anda, apa sebenarnya yang Perikatan Nasional mahu? Sebab mudah difahami. Kalau betul Perikatan Nasional ini nak terus menang, sepatutnya seperti yang dinyatakan oleh Sabudin.com ini, mereka patut lebih menggalakkan Zahid Hamidi kekal menerajui UMNO, supaya UMNO kekal lemah, UMNO terus dapat disaingi oleh Bersatu, dan UMNO tidak dapat bangkit lagi. Tapi, kenapa Perikatan Nasional mahu Zahid Hamidi letak jawatan dan membiarkan orang lain yang menyertai atau memegang jawatan itu? Adakah permintaan itu mempunyai niat yang lain, atau dengan seperti pepatah Melayu kata, ada udang di sebalik batu? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ramai orang yang bersorak-sorak gembira kononnya Perikatan Nasional menang dalam pilihan raya. Rupa-rupanya tanpa pengetahuan Anda, ini berita buruk untuk Perikatan Nasional yang tak pernah kita tahu. Saya pun baru tahu apabila membaca dalam Harapan Daily. Harapan Daily melaporkan bahwa dalam keputusan PRN baru-baru ini, 18 calon Perikatan Nasional hilang deposit, manakala 19 kerusi muda atau 19 calon daripada parti muda turut mengalami nasib yang sama, hilang deposit. Jadi, adakah ini sesuatu yang perlu dibanggakan oleh Perikatan Nasional dan Muda? Nampaknya, rupa-rupanya 18 calon ini daripada Perikatan Nasional ini juga telah ditolak oleh rakyat. Seramai 96 calon yang bertanding kerusi Dewan Undangan Negeri dan PRN 6 Negeri semalam terpaksa berputih mata apabila kehilangan uang deposit masing-masing. Situasi itu menyaksikan semua calon daripada Ikatan Demokratik Malaysia, iaitu Muda, terpaksa melepaskan kesemua deposit mereka apabila kecundang dalam cubaan merebut tempat di 20 dun yang ditandingi parti itu. Sementara itu, Perikatan Nasional pula menyaksikan 18 calon mereka hilang deposit, seperti infografik yang dikongsi pengguna media sosial. Berikut ialah jumlah calon hilang deposit mengikut parti. Parti Bebas, 39 calon telah kehilangan deposit. Parti Muda di tempat yang kedua dengan 19 calon kehilangan deposit, manakala di tangga yang ketiga daripada Parti Perikatan Nasional dengan 18 calon kehilangan deposit. Manakala di tempat yang keempat pula ialah PRM sebanyak 13 calon yang kehilangan deposit. Di tangga yang kelima ialah PSM dengan 4 calon kehilangan uang deposit. Di tangga yang keenam, PFP daripada mendapat ataupun telah pun 2 orang calon kehilangan deposit. Dan yang ketujuh, yang terakhir ialah PUR turut kehilangan 1 kerusi ataupun 1 calon mengalami kehilangan uang deposit. Secara totalnya ataupun secara jumlah keseluruhannya 96 calon kehilangan uang deposit. Daripada senarai ini yang membanggakan ataupun yang mungkin membuatkan
Perikatan Nasional terkejut ialah apabila tidak ada satupun ataupun tiada dalam senarai ini seorang pun calon daripada Pakatan Harapan BN yang kehilangan wang deposit. Ini bermakna calon-calon daripada gabungan PHBN masih dipilih sebagai calon ataupun sebagai wakil rakyat walaupun mungkin kalah, dan menunjukkan memang ada penerimaan di kawasan tersebut tetapi mungkin kalah disebabkan faktor-faktor tertentu. Manakala Pakatan Harapan BN pula berjaya mengekalkan semua kerusi yang ditandingi wang pertaruhan mereka. Setiap calon yang bertanding akan hilang wang deposit sekiranya gagal memperoleh 1/8 atau 12,5% undi daripada jumlah keseluruhan undi yang dikira. Untuk rekod bagi undi popular keseluruhan pada PRN kemarin, PHBN berjaya memperoleh 3,399,472 undi, manakala Perikatan Nasional meraih 3,382,466 undi. Undi kepada Kerajaan Perpaduan lebih 17,006 berbanding Perikatan Nasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini supaya semua orang tahu bahawa di dalam kemeriahan Perikatan Nasional meraihkan kemenangan besar, kononnya kemenangan besar kepada mereka, rupa-rupanya 18 calon dalam Perikatan Nasional kehilangan deposit dan muda 19, dan Pakatan Harapan BN langsung tiada kehilangan deposit. Jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin selepas keputusan diumumkan, begitu hangat dan begitu galaknya, begitu kuatnya suara Perikatan Nasional, khususnya daripada pengurusi Perikatan Nasional yaitu Muhyiddin Yassin, yang kononnya menghendaki mengarahkan Anwar Ibrahim dan juga Zahid Hamidi meletakkan jawatan. Namun demikian, gara-gara lantangnya Muhyiddin Yassin menuntut Zahid Hamidi dan juga Anwar Ibrahim meletakkan jawatan, akhirnya beliau sendiri terkena semula. Apabila apa yang beliau kata kini kembali semula kepada beliau. Ini apabila seorang pemimpin daripada UMNO memberikan peringatan, mengulang cerita semula dan mengingatkan semula netizen dan rakyat Malaysia bahawa bila Perikatan Nasional kalah teruk dalam PRN di Melaka dan Johor, Muhyiddin tak pula letak jawatan, kata Puan Zarkasi. Di dalam PRN atau Pilihan Raya Negeri di Melaka dan Johor, sebelum perubahan kerajaan beberapa tahun yang lepas, didapati Perikatan Nasional kalah teruk juga di Melaka dan di Johor. Tetapi Muhyiddin tetap tidak letak jawatan. Kenapa beliau tidak letak jawatan? Tapi menuntut pula Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi letak jawatan. Jadi, kenapa suruh orang tapi sendiri tak buat? Itu mungkin yang dimaksudkan oleh Puan Zarkasi. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkasi memulangkan paku buah keras kepada pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin susulan desakannya agar Presiden UMNO meletakkan jawatan. Muhammad Puan mempersoal mengapa Muhyiddin tidak meletakkan jawatan ketika PN kalah teruk di pilihan raya PRN Melaka dan Johor sebelum ini. Malah, Muhyiddin yang merupakan kelas mahkamah masih lagi kekal sebagai Presiden Bersatu. Beliau berkata, Muhyiddin jangan menuding jari, ia beban bersama. Mendesak Zahid letak jawatan bukan penyelesaian. Semua kena bertanggungjawab, kata Puan lagi. Muhyiddin angkuh bila suruh Zahid letak jawatan. Tapi ketika PN kalah teruk di Melaka dan Johor, dia pun tidak letak jawatan juga. Dia kekal Presiden Bersatu. Sedangkan dia kelas mahkamah, katanya dalam kenyataan hari ini. Dalam pada itu, beliau berkata, UMNO perlu mendapatkan balik sokongan orang Melayu dengan cara Menteri-Menteri UMNO perlu serius menjayakan agenda Melayu dan rakyat.
Beliau turut menegaskan bahawa Ahmad Zaid tidak perlu meletakkan jawatan seperti didesak pembangkang. Kuasa di tangan mereka. Sebab itu, UMNO mesti kekal dalam kerajaan perpaduan. PHBN perlu mengukuhkan kerjasama. Zahid sesuai pikul misi ini. Dia tidak perlu letak jawatan. Jangan melatah, ujarnya. Susulan keputusan PRN kemarin, Muhyiddin mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi untuk segera meletakkan jawatan. Beliau mendakwa ia sebagai tanggungjawab moral kerana menganggap adanya penolakan besar-besaran orang Melayu dan bukan Melayu pada PRN kali ini. Ilham Center pada semalam memaklumkan Perikatan Nasional masih tidak mampu menandingi undi popular gabungan PHBN biarpun menyapu 146 kerusi DUN PRN. Ketua Penyelidik Ilham Center Profesor Madya Dr. Muhammad Yusri Ibrahim berkata, secara umumnya analisis menunjukkan gabungan PHBN meraih 49.5% undi popular pada PRN ini, manakala PN pula memperoleh sebanyak 49.3% undi popular. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, share video ini supaya semua orang tahu bahawa dahulu ketika Muhyiddin kalah teruk di PRN Melaka dan Johor pun tidak letak jawatan juga. Jadi, Puan Zarkasi memulangkan paku buah keras kepada Muhyiddin dengan mengatakan bahawa dulu kamu pun kalah juga teruk di PRN Johor dan Melaka. Tapi kamu juga tidak meletakkan jawatan. Jadi, jangan menuding jari, kata Puan Zarkasi. Muhyiddin angku bila suruh Zahid letak jawatan. Bila PN kalah teruk di Melaka dan Johor, dia tidak letak jawatan. Bahkan dia kekal Presiden Bersatu, sedangkan dia kluster mahkamah, kata Puan. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, beberapa jam selepas keputusan rasmi PRN di 6 buah negeri diumumkan, ini satu kejutan yang paling besar, iaitu 2,000 kertas undi Sungai Kandis hilang. Jentera PH lapor kepada polis. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan besar. Adakah kertas undi ataupun pilihan raya akan dibuat sekali lagi di Sungai Kandis selepas berlakunya laporan polis tentang hampir 2,000 kertas undi Sungai Kandis hilang? Saudara-saudara sekalian, menjadi persoalan kalau benar ini berlaku, di mana perginya 2,000 kertas undi tersebut, ataukah ini hanyalah satu polemik semata-mata? Tapi dengarkan dulu ulasan dan laporan ini. Dipetik daripada Harapan Daily, sejak semalam kecoh apabila hampir 2,000 kertas undi di DUN Sungai Kandis didakwa hilang ketika proses perjumbahan undi 12 Ogos lalu. Kehilangan sejumlah besar kertas undi hanya disedari calon Pakatan Harapan PH N49 di DUN tersebut, iaitu Zamawi Ahmad Mughani, selepas beliau merasakan kejanggalan kerana terlalu banyak kertas undi yang hilang, bukannya rosak. Malah, ketika itu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR didakwa hanya mengumumkan 110 kertas undi hilang, sedangkan jumlah sebenar adalah 1,964. Susulan itu, Jentera Pilihan Raya PH DUN Sungai Kandis tampil membuat laporan polis berkaitan isu kiraan undi yang didakwa meragukan. Laporan itu dibuat Syari Abdul Malik, iaitu wakil calon Muhammad Zawawi Ahmad Mughani di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Shah Alam di sini kira-kira pukul 3.56 petang tadi. Syari berkata, beliau dan jentera mendapati berlaku keraguan di pusat-pusat mengundi di DUN tersebut, termasuk melibatkan 1,964 undi yang tidak dikembalikan. Biarpun kita kerusi kalah dengan hanya 167 undi, perkara ini dianggap keraguan besar kerana semua undi yang dinyatakan tidak dimasukkan dalam peti undi. Kita ada membuat bantahan namun kurang dilayan dan perlu membuat laporan polis serta petisyen bagi tindakan lanjut, katanya ketika ditemui media di luar perkarangan IPD itu.
Pertembungan tiga penjuru kerusi itu dimenangi calon Perikatan Nasional Wan Zahanurin Ahmad dengan majoriti 167 undi selepas memperoleh 28.926 undi menewaskan Muhammad Zawawi dengan 28.759 undi dan Alverena Safira Sarif dari Pakatan Ikatan Demokratik Muda 1341 undi. Sementara itu, pengarah pilihan raya DUN itu, Saril Sahwkat Ali berkata, pihaknya memandang serius perkara berkenan dan mengharapkan siasatan dilakukan. Kami juga sudah mendapatkan nasihat pengamal undang-undang bagi membuat laporan polis mengenai isu tersebut. InsyaAllah, kelepas ini kami akan membuat tindakan susulan dengan petition di mahkamah, katanya lagi. Pada pilihan raya kecil PRK 2018, Muhammad Zawawi menang di DUN berkenan dengan majoriti 5.842 undi selepas menewaskan calon BN Datu Lokman Nur Adam. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan besar dan ini satu perkara yang mungkin akan membuatkan pengundian buat sekali lagi ataupun keputusan PRN dibatalkan. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan paling menarik, berita baik untuk ahli PKR, Pakatan Harapan, dan tentunya Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim. Sebenarnya referendum tidak menjadi, Anwar boleh terus kekal hingga hujung penggal. Wah, ini referendum yang menurut Muhyiddin Yassin katanya referendum Anwar gagal, kata Muhyiddin. Tapi sebenarnya referendum itu tidak menjadi dan berita baiknya untuk semua ahli Pakatan Harapan Parti Keadilan Rakyat ialah Anwar boleh terus kekal hingga hujung penggal. Keputusan PRN 6 negeri pastinya sudah diketahui keputusannya oleh kita semua. Apapun keputusannya, yang penting sekali ialah Pakatan Harapan BN berjaya mengekalkan 3 negeri yang selama ini dikuasainya dan begitu juga dengan Perikatan Nasional yang turut berjaya mengekalkan 3 negeri takbirannya. Asasnya, sementara PN beria-ia mahu menjadikan PRN kali ini sebagai referendum kepada Kerajaan Perpaduan dan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, keputusan seri 3 sama yang diterjemahkan oleh undi rakyat memberi erti bahawa referendum itu langsung tidak menjadi. Referendum apa namanya kalau satu negeri PH pun gagal ditawan oleh Perikatan Nasional? Kejayaan PN memenangi banyak kawasan di majoriti Melayu menjadikan UMNO semakin tidak bermaya serta menafikan kemenangan 2/3 Pakatan Harapan BN di Selangor. Ia pada hakikatnya tidak menggugat sama sekali kedudukan Anwar di peringkat pusat. Anwar boleh terus kekal sebagai Perdana Menteri sehingga hujung penggal kerana semua elemen kemenangan PN itu sama sekali tidak membuatkan Anwar tercedera, berdarah atau luka. Jika tidak sabar menunggu PRN 16, Anwar hanya boleh dijatuhkan oleh Muhyiddin Yassin, mesti ada keberanian. Dengan Muhyiddin Yassin, mesti ada keberanian mengusulkan undi tidak percaya di Parlimen dalam waktu terdekat ini. Tanpa keberanian membawa usul undi tidak percaya tersebut, sebaliknya hanya menjerit dalam sidang media saja, mendesak Anwar Ibrahim letak jawatan, tiada apa-apa yang berubah kerananya. Harus diingat, yang akan mengundi jika usul tidak percaya dibawa di Parlimen ialah ahli-ahli Parlimen. Manakala adun-adun yang baru menang semalam tidak menyumbang apa-apa undi untuk menjatuhkan Anwar, melainkan sekadar boleh menjerit di luar pagar Parlimen saja. Kepada Muhyiddin, berhentilah mendesak Anwar Ibrahim letakkan jawatan susulan keputusan PRN ini dan lebih baik beliau mengarahkan menantunya balik segera daripada luar negara untuk menghadap SPRM terlebih dahulu. Begitupun dengan keputusan PRN semalam, Anwar bermula sekarang tidak boleh lagi goyang kaki dan mengambil mudah cabaran PRU 16 akan datang.
PRU16 adalah titian silatul mustaqim yang sebenar bagi masa depan politik Anwar bersama kerajaan perpaduan yang sedang dipimpinnya. Beliau mulai sekarang harus berani melakukan rombakan besar-besaran dalam struktur dan jentera di sekelilingnya. Daripada menteri-menteri kabinet, agensi propaganda kerajaan, sayap penerangan parti dan lain-lain lagi. Bermula esok, perkara terpenting yang harus Anwar lakukan ialah memastikan sebuah jentera di sekelilingnya betul-betul berfungsi dan memberi nilai tambah kepadanya. Mana-mana yang tidak berfungsi dan tidak berbuat apa-apa sepanjang kempen PRN lalu haruslah dirombak, dipecat atau ditukar penerajunya. Tempoh masa kira-kira 4 tahun daripada sekarang sehingga PRU16 yang dijangka pada 2027 hendaklah digunakan sebaik-baiknya untuk menarik dan menambah lagi sokongan rakyat. Bukan semata-mata untuk memberi orang tertentu dengan jawatan dan gaji lumayan semata-mata. Tidak kiralah Melayu, Cina, India dan lain-lain, semua kaum sebagai rakyat Malaysia mesti disatukan untuk bersama-sama membina negara secara harmoni melalui jenama kerajaan perpaduan ini. Sentimen kaum dan agama yang menjadi modal politik PN hendaklah ditangani dengan bijaksana dan tidak dibiarkan berterusan begitu saja meruntuhkan perpaduan yang menjadi asas negara ini dibina. Mendepani cabaran yang ada di hadapan, jenama kerajaan perpaduan adalah resipi terbaik untuk membina negara dan memastikan Malaysia yang pelbagai kaum ini terus bergerak ke hadapan dengan cemerlang. Di tangan Anwarlah kini bagaimana untuk meletak rempah ratus, cili, garam, gula dan lain-lainnya dimasukkan dengan sempurna agar hidangan yang disiapkan bukan saja cantik hiasannya tetapi juga enak untuk dinikmati. Ditulis oleh Sabudin Hussein. Sekarang anda menentukan komen anda. Apakah anda juga setuju dengan laporan kali ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.